Hai guys, Assalamualaikum. Saya Isnudin. Dan saya Patch Mono. Kembali lagi kita dalam OBTV. Dan macam biasa juga Patch. Macam biasa. Pertama, mengenai video yang viral yang menaikkan amarah netizen. Marah lagi. Setiap minggu kita cerita pasal marah. Tengah sensitif sekarang ni Patch. Okey. Kisah yang kedua pula Ash. Kisah kedua mengenai realiti hidup seorang Sherpa di Gunung Everest. Oh, Sherpa tu porter lah kot. Tak tahu, nak tahu kita layan OBTV. Jom. Patch, ingat tak tahun lepas, selepas beberapa bulan kita duduk rumah, akhirnya Malaysia mencapai kes Sifar kes positif baru. Kalau awak ingatkan hari itu, masa hari raya, beberapa hari sebelum raya kan? Menjelang nak raya tu Menjelang lah. nak raya. Banyak kereta yang berduyun nak ke Pantai Timur dekat Plaza Tun Gombak tu. Lepas tu, selepas Perdana Menteri umumkan Malaysia akan jalani total lockdown pada 1 hari bulan Jun 2021, ramai pula dan kes yang sama juga ramai juga nak balik ke Pantai Timur tu. Kenapa Patch? Kenapa dah disuruh jangan balik time tu? Sebab kalau korang tengok video tu, memang keadaan macam nak balik raya. Macam zaman-zaman cuti sekolah. Betul. Memang kereta atas jalan raya memang sangat banyak. Memang pack. So, tapi mungkin memang ada setengah orang yang memang kena lalu jalan tu atas sebab kerja. Tapi yang lain-lain yang banyak tu kenapa? Kan? Tapi yang lain tu wallahu alam lah. Saya rasa macam dah tak tahu nak cakap apa dah. Sebab kita pernah berjaya. Jadi kita boleh berjaya lagi. Dengan syarat semua kena ikut SOP, kena duduk kat rumah. Ikutlah arahan apa yang sepatutnya kan. Sebab bagi saya Ash, kita sebenarnya sebagai rakyat Malaysia, kita sendiri kena ada tanggungjawab tu. Selebriti juga turut meluahkan rasa pendapat mereka dan Naim Daniel juga turut meluahkan rasa kecewa dekat laman Instagram. Dekat ruangan caption tu dia tulis 2x5 sampai situ. Kali ini kita jangan salahkan sesiapa, telanlah salah tangan-tangan kita sendiri. Kita sendiri. Better sekarang ni kita sakit sedikit. Terbukti. Kalau kita jaga disiplin, kita duduk rumah, keluar bila patut kan, tak mustahil kita akan dapat kembali kes sifar tu. Betul, sangat-sangat setuju. Jadi anda semua dekat luar sana, jaga kesihatan, jaga mental, paling penting jaga mental masa lockdown ni. Dan saya pasti kalau kita disiplin macam tahun lepas, tak mustahil kita boleh berjaya juga macam awak cakap tadi. Betul, stay home guys, stay safe. Patch, okay. Setahu saya lah, awak ni seorang yang adventurous. Memang sangat adventurous. Awak suka hiking, suka diving, paling suka dancing. Bukan. Dancing, climbing. Climbing. Amazing. Banyak sangat angkat ni. Banyak sangat angkat ni nak apa ni. Hiking tadi yang saya minat lah. Sebab saya dah start hiking dalam 7-8 tahun lepas. Jadi banyak jugalah gunung-gunung, bukit-bukit yang saya dah pergi. Dan saya paling tak boleh lupa, saya dah naik Gunung Rinjani dan Gunung Kinabalu. Untunglah. Memang best. Tapi ultimate dream saya sebenarnya nak naik Gunung Everest. Everest. Betul ultimate dream betul lah ni? Ultimate dream, betul. Betul. Okey, ni nak cerita pasal Gunung Everest ni kan. Baru-baru ni dekat Twitter viral, ramai yang share, lebih 1 juta tontonan banyak. Mengenai seorang Sherpa ni yang bekerja di Gunung Everest tu. Bagi yang tak tahu, Sherpa ni adalah individu yang tugas dia menjadi guide, angkat barang pendaki. Betul. Malah jika ada kemalangan ke apa ke, mereka lah yang akan settlekanlah senang cerita. Diorang akan rawat. Kita boleh upah diorang, hire diorang untuk diorang angkatkan barang kita. Untuk memudahkan lagi perjalanan jadi, kita. Lebih ringan lah, tak rasa tak banyak beban bawa kan. Betul, tapi Patch, kerja yang diorang buat tu tak setimpal dengan bayaran yang diorang terima. Dan Ash nak tahu juga, guide daripada negara barat sebenarnya dapat bayaran berpuluh kali ganda daripada Sherpa ni. Betul. Sangat banyak. Memang tak setimpal lah macam awak cakap tadi. Dan malah jika apa-apa terjadi ke Sherpa ni, kepada porter ni, insurans yang diorang dapat pun sebenarnya sangat rendah. Dan kerajaan pula hanya bagi dalam $400 je. Itulah Patch. Kita berharap mereka dapat menjaga keselamatan mereka sebab itu gunung mereka. Diorang tahu selok-belok gunung tu kan. Dan segala apa yang mereka lakukan itu adalah untuk mencari rezeki untuk keluarga mereka. Baiklah Najmi, berita pertama pada minggu ini adalah tentang vaksin. Cerita tentang vaksin, nak tahu juga Najmi dah dapat belum vaksin? Dah ambil belum suntikan dia? Boleh bagi tahu? Saya tak dapat lagi Dan, tapi saya dah daftar dah dekat portal dia. So menunggu hari je lah, 10 hari bulan ni. Alhamdulillah, baguslah. Kira awak berpeluang lah. Sekarang ni, saya cerita dia, saya daftar hari tu sebab ramai sangat orang yang berdaftar. Jadi saya tak dapat giliran. Jadi saya kena tunggulah. Orang kata fasa ketiga kan Najmi? Betul Dan, sebab sekarang kita fasa kedua, iaitu fasa melibatkan warga-warga emas dan orang yang berisiko tinggi. Bukan nak cerita pasal apa sebenarnya, tentang post syndrome.
Tahu tak post syndrome ni? Post syndrome saya tak tahu dan post production saya tahu. Okey, awak nak saya terangkan lah ni. Mungkin boleh Okey, diterangkan. post syndrome ni adalah orang kata kesan sampingan selepas daripada suntikan tu lah. Sebab ada orang berkongsi, ada netizen yang berkongsi, kesan sampingan dia ada macam badan jadi sejuk, tangan tu lengur. Ada perkongsian seorang doktor dekat media sosial. Okey. Dia cakap seorang tu kalau nak ambil vaksin, tak perlu pun ambil Panadol sebelum dan selepas. Sebab betul. Saya ada dengar orang cakap kalau nak pergi tu nak standby makan Panadol dulu siap-siap. Tak perlu Dan, sebab kalau kita ambil Panadol tu dia akan memperlambatkan proses vaksin tu dalam badan lah. Bahasa lebih mudah dia macam tu. Jadi kalau kita pergi sana, agak-agak kalau kita takut dekat sana kan Najmi, kita takut macam nak pergi suntik ke nak balik, suntik ke nak balik. Apa yang orang dekat sana boleh bantu? Jangan risau Dan, kat sana pihak KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia dah sediakan free consultation. Kalau contoh awak takut macam nak cucuk tak cucuk, nak cucuk tak cucuk. Kalau awak ada masalah kesihatan pun awak boleh terangkan kat doktor. Doktor akan advise awak mana yang terbaik untuk awak. Kiranya ada orang yang menjaga kita dekat situ, tanya apa-apa. Dan lepas ni awak kena register lah dapatkan vaksin. Saya dah register, tengah tunggu je ni. Yang penting tunggu, jangan lari Dan. Okey, saya tak takut. Jangan lari ya. InsyaAllah. Najmi, panas lah Najmi. Panas tak? Memang panas Dan, sekarang rasa macam panas macam dalam sup. Dalam sup? Kenapa dalam sup? Susah Kan banyak lagi panas macam dalam rice cooker. Tak Dan, sup kan kita nampak menggelegak, dia memang panas lah. Kalau kita tengok sup tu pluk memang betul-betul panas. Macam minggu ni saya rasa macam ada kisah yang orang kena kecam. Kisah yang pluk tadi tu? Sebab macam kalau kecam-kecam ni mesti panas kan. Betul. Siapa yang kena kecam ni? Okey, ini adalah cerita tentang seorang influencer yang mana dia kena kecam oleh orang kata rakyat-rakyat di belah Borneo. Bukan Borneo je, orang kata dekat seluruh Malaysia pula lah. Seantero Malaysia. Kena kecam bukan sebab apa? Sebab influencer ni dia lebih kurang mempersendakan pemakaian baju orang Iban, suku kaum di Sarawak. Betul tu Dan, kalau kita tengok kisah tentang influencer ni memang mendapat liputan portal-portal kat Malaysia tau Dan. Okey. Lepas tu bila portal-portal dah melaporkan, netizen kat rumah macam biasalah. Susulan apa yang terjadi, influencer tu dah tampil lah mohon maaf dengan apa yang terjadi. Betul. Bagus dia tak lah orang sengaja kata. apa yang dia sampaikan tu. Betul, dia dah minta maaf lah atas perbuatan dia. Orang kata telajak perahu boleh berundur, telajak kata ni susah sikit. Payah Dan. Payah sikit. Sebab apa? Isu dia tak berhenti dekat situ. Apa yang kita dapati, Persatuan Kemada ataupun apa nama dia? Kelab Kesenian dan Kebudayaan Dayak Sarawak. Betul, mereka juga turut membuat laporan polis. Bukan itu saja, artis kelahiran Sarawak seperti Faye Kusairi dan juga Bob Yusof turut meluahkan rasa kecewa mereka di laman sosial. Betul tu Dan. Kalau kita tengok kali ni memang serius kan Dan, sebab ia melibatkan suku kaum satu tempat tu kan Dan. Betul. Semoga-moga benda ni boleh jadikan iktibar kepada orang kata influencer-influencer kat luar sana. Dah tahu dah benda ni memang kena jaga-jaga. Netizen pula pantang Dan. Mungkin awak update sat je nanti netizen kat rumah macam kena jaga-jaga lepas ni. Jaga private account. Betul. Okey Pika, kita mulakan OBTV minggu ni dengan satu kisah yang amat ngeri dan menakutkan. Di mana seorang budak kecil nak pergi buang sampah seberang jalan tapi terlibat dalam satu kemalangan. Ya, betul tu Najmi. Lagipun saya ada tengok jugalah video tu dan saya agak terkejut dengan ending dia sebab saya tak sangka. Saya bayangkan macam ada apa-apa yang melintas. Rupa-rupanya kanak-kanak tu dilanggar oleh sebuah kereta. Tapi itulah perkongsian yang dapat orang kata liputan meluas lah. Rata-rata memang sedih lah Najmi. Okey Pika, menerusi video 1 minit yang tular dekat media sosial tu memamparkan dua beradik ini nak lintas jalan tapi benda nak jadikan tiba-tiba kereta langgar. Betul tu Najmi. Lagipun orang kata malang tak berbau. Sebab saya tengok tu pun saya macam meremang, saya macam terkejut juga sebab abang yang kepada kanak-kanak tu pun macam tak sangka adik dia boleh melintas macam tu. Ni lah orang kata malang tak berbau. Sampaikan video ni jadi trending dan jadi perhatian semua netizen. Yelah, mana tak sedih kan? Betul tu Pika, kita sebagai pengguna media sosial pun nampak video tu memang nampak teruk kan Pika. Tapi alhamdulillah nasib adik tu sekarang dah selamat dan kini berada dekat hospital untuk mendapatkan rawatan yang lanjut. Yelah, tapi apa yang saya perasan sangat, orang ramai yang salahkan kereta tu. Tapi dalam keadaan ni saya rasa dua-dua pihak tak salah sebab ibu bapa pun tak sangka perkara yang terjadi. Mungkin hari-hari dia buang sampah ke macam mana, Allah Alam, kita tak tahu. Tetapi bagi saya pula,
saya tengok daripada pandangan saya, kereta tu tak adalah salah sebab memang laluan dia. Apa pendapat awak Najmi? Kereta tu memang macam awak cakap tu memang jalanan, tapi dalam video tu saya tengok adik tu memang dia tengok kiri dan kanan. Tapi benda nak jadi kan. Benda nak jadi, betul tu. Tapi apa-apa pun kita doakan yang terbaiklah untuk mereka. Lagi satu saya dengar kanak-kanak tu masih dalam rawatan lagi lah. Kita sama-sama doakan. Apapun kita ambil isu ni sebagai pengajaran dan mungkin lepas ni lebih berhati-hati. Ya, betul tu. Ibu bapa jangan biarkan anak melintas jalan. Walaupun kita rasa anak tu biasa, tapi orang kata malang tak berbau. Okey Najmi, story yang kedua kita nak kongsikan ni kisah. Tapi sebelum tu lah saya nak tanya Najmi. Najmi ni pandai masak tak? Takat masak tu simple-simple tu boleh. Tapi macam nak goreng telur, masak Maggi, nak buat sekat tom yum 3 rasa tu. Simple kacang. Sekarang ada tutorial. Jadi awak selalulah masak? Selalu fikir. Lain sekarang PKP tak boleh keluar. Kita kan kena duduk rumah. Kat rumah tengok resepi 3 rasa, resepi tom yum tak lah, saya pun tak tahu lah percaya ke tak. Tapi sebenarnya story kedua ni ada berkait rapat dengan memasak. Di mana satu kisah viral di Thailand ni, orang kata bukan kata viral kat Thailand, Malaysia pun terkejut apabila seorang wanita meninggal dunia ketika buat live masakan. Perempuan ni memang famous kat Thailand. Dia macam ala-ala influencer. Yes, betul tu. Kisah dia bermula apabila wanita ni dia share lah tengah masak. Mungkin letak itu, letak ini kan. Tapi secara tiba-tiba dia dilihat rebah. Betul tu Najmi. Tapi apa yang paling saya tergaman sekali apabila wanita tu macam terketak-ketak, tiba-tiba terus jatuh. Difahamkan menurut portal media di sana, wanita warga Thailand itu dikenali sebagai Cik Pimpong. Wanita itu berusia 40 tahun, tapi sebenarnya dia ada penyakit jantung. Penyakit menderita sakit jantung. Tapi kalau tengok daripada situ, 40 tahun tu macam tak gaya. Saya tengok dia masih muda, betul tak? Masih muda, betul tu. Lepas tu kalau awak tengok video tu, sebelum dia rebah saya nampak macam muka dia terjatuh atas kuali yang panas. Betul. Itu yang paling saya macam terkejut sebab dia bukan macam gitu kan. Dia macam tiba-tiba jatuh. Bayangkan muka kita kena minyak yang panas. Itulah Najmi ni. Orang kata kalau dah hajar tu tak kenal tempat, tak kenal masa, tak kenal siapa. Kira kalau kita duduk atas kerusi pun boleh rebah. Tengah gosok baju ke. Ni kalau kita tengah live ni pun boleh juga rebah. Betul. Tapi kalau selalu saya dengar kan orang cakap kalau dah ajal ni, tak cepat tak lambat. Sesaat pun kalau dah kata kun fayakun, Betul tu. Jadi apa-apa pun kita ucapkan salam takziah buat keluarga mendiang. Semoga mereka semua tabah menghadapi ujian ini. Okey, itu saja OBTV untuk minggu ni. Kalau anda nak baca artikel-artikel yang menarik, jangan lupa layari ke www.obulan.com. Dan jangan lupa juga untuk subscribe YouTube Bulan Official kami kerana subscribe itu adalah percuma sahaja. Betul tu. Untuk pengetahuan korang, OBTV akan bersayang 3 hari je, Jumaat, Sabtu dan Ahad. Pada jam 7.55 malam di TV berapa Najmi? Di TV 9 macam biasalah. Saya Najmi Sohaimi. Saya Syafiqah Saimi. Sehingga berjumpa lagi. Bye. Bye-bye. Stay safe guys. Tuan suruh saya action, tuan tak suruh saya cakap.